Harga tiket penerbangan cekik darah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kat sini? Lepas PKP bersyarat digantikan dengan PKP pemulihan pada 10 Jun lalu, maka inilah peluang bagi pulang ke kampung ataupun kembali ke tempat kerja ataupun sekadar bercuti selepas 3 bulan 2 bulan lebih terperuk di dalam negeri sendiri. Jadi apabila tengok pada harga tiket semasa, harga tiket sangatlah mahal. Seolah-olah harga je seperti flight dari Kuala Lumpur ke Istanbul. Tapi kalau dilihat balik, harga minyak sekarang semakin rendah. Demand permintaan untuk terbang juga tak seramai yang dulu. Dulu lama sangat. Sebelum ni. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi ada 4 sebab mengapa harga tiket kapal terbang penerbangan masih lagi jadi mahal. Sebab yang pertama adalah penawaran dan permintaan. Apabila penawaran rendah, permintaan rendah, harganya rendah. Penawarannya tinggi, apabila permintaannya tinggi, ramai orang menjual, ramai orang membeli, harganya sepatutnya rendah. Keadaannya sekarang, apabila penawarannya rendah, kurang menjual, permintaannya tinggi, maka harga menjadi mahal. Ambil contoh sebagai durian. Apabila bekalan durian rendah tetapi permintaan tinggi, harga durian akan jadi mahal. Tapi apabila tiba musimnya, tak lama lagi dalam hujung bulan Juni ataupun bulan Julai akan datang, harga durian akan jatuh. Harga durian akan jatuh sebab ramai yang menjual, tapi jumlah orang yang membeli mungkin masih sama. Jadi oleh kelebihan, harga durian akan jatuh. Begitu juga dengan harga tiket kapal terbang. Apabila kurangnya flight, apabila kurangnya tiket yang dijual tetapi demand permintaan tinggi, jadi harga dia akan naik. Seterusnya adalah sebab kedua, kapasiti penerbangan. Apabila jumlah penerbangan rendah, maka kapasiti yang boleh ditawarkan juga adalah rendah. Katakanlah satu flight pesawat boleh muat dalam 180 orang, tapi yang ingin terbang ialah 300. Jadi untuk keadaan ini, harga lebih tinggi ditawarkan supaya orang yang lebih mampu ataupun lebih rela bayar lebih tinggi akan dapat tiket. Jadi muncul persoalan lain, kenapa tak tambah saja penerbangan secepat yang mungkin? Tak semudah itu. Sebab ketiga dia adalah untuk mulakan balik pesawat dan kapal terbang yang dah tersadai kat lapangan terbang di airport 2 bulan lebih untuk restart balik, untuk bawa dia terbang balik bukanlah secepat yang disangka. Pertama sekali, pesawat perlu dicuci dan disanitize. Kemudian pesawat juga perlu melakukan maintenance ataupun penyelenggaraan secara rutin. Penyelenggaraan pada enjin, wiring lagi, sistem hiburan, wifi, teknikal, komunikasi, dan fikirkan juga tentang tempat di mana pesawat tu berada juga. Sebab tak semua pesawat ada di KLIA. Mungkin pesawat tu disimpan di tempat lain atas sebab faktor kos ataupun faktor slot. Mungkin pesawat tu mula di flight di KK ataupun Kuching, mungkin pesawat disimpan situ. Tetapi kebanyakan flight bermula di KL. Jadi untuk bawa pesawat tu kembali ke KLIA, kena maintenance, kena baiki balik, kena fit untuk terbang balik baru bawa. Jadi semua benda ni akan mengambil masa. Benda ni bukan berlaku di Malaysia saja, benda ni berlaku di Amerika, berlaku di Australia, Belanda, Jerman dan juga UK. Pesawat disimpan jauh daripada lapangan terbang utama dan nak bawa balik ambil masa lebih kurang sebulan 2. Jadi nak start balik, nak mulakan balik kapal terbang bukanlah secepat start enjin kereta. Kalau kereta tersadai dalam 2 bulan, start balik, kalau bateri elok, cantik, tak ada benda yang masalah, start balik 5 minit dah boleh jalan. Tapi kapal terbang kalau taklah secepat je itu. Dia bukannya start macam tu je. Kalau takkanlah tunggu lama untuk takkanlah daripada check in letak barang semua ni ambil masa 2,5 jam kan. Sebab tu orang pergi flight awal 3-4 jam lagi awal. Faktor yang keempat ialah penerbangan antarabangsa masih terhad. Buat masa sekarang, warga Malaysia masih lagi tidak dibenarkan keluar daripada negara dan penerbangan antarabangsa masih terhad. Dan penerbangan domestik
bukan sahaja untuk melayan orang tempatan, malah daripada pelancong asing dan juga golongan businessman. Sebabnya begini, dari Kuala Lumpur akan bersambung flight daripada contoh ke Pulau Pinang, ke Kuching, Kota Kinabalu dan Kota Baru. Jadi apabila flight antarabangsa berkurang kan, maka jumlah permintaan untuk penerbangan domestik juga akan berkurangan juga. Boleh dikatakan sebahagian besar pendapatan daripada syarikat penerbangan sebenarnya datang daripada penerbangan antarabangsa dan bukannya penerbangan domestik, bahagian kecil daripada penerbangan domestik. Sebab penerbangan antarabangsa penerbangan antarabangsa lebih menguntungkan sebab bersifat jarak jauh dan juga harga je yang agak lebih tinggi daripada penerbangan domestik. Selain itu, bukan sahaja penerbangan yang dapat untung banyak daripada penerbangan terbangsa, malah daripada lapangan terbang sendiri dan juga kerajaan. Fikirkan tentang semua duty free shop, restoran, charge penerbangan tu dan charge penerbangan ni, dan charge penerbangan terbangsa lebih mahal daripada penerbangan domestik. Oleh itu, inisiatif untuk tambah penerbangan domestik kurang menggoda, kurang menarik perhatian berbanding penerbangan antarabangsa. Masa ni masih perlu tunggu dulu dalam sebulan dua sama ada flight akan bertambah. Seandainya flight bertambah, kalau mengikut teori yang pertama, kalau seandainya flight bertambah, kalau permintaan demand masih lebih kurang sama, maka harga tiket sepatutnya akan menjadi lebih rendah. Dan yang keduanya, apabila sempadan antarabangsa flight, international flight disambung semula, maka permintaan untuk domestik itu pun akan bertambah juga disebabkan connecting flight. Okay, setakat itu saja pada hari ini. Mari kita lihat apa yang akan berlaku beberapa minggu akan datang. Okey ya, terima kasih banyak dan jumpa lagi.